Dan sekarang kita sambung kepada kitab yang kedua, kitab Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Amar Ma'ruf ni maksud dia menyeru, mengajak, menyuruh kepada buat baik. Nahi Munkar ni maksud dia mencegah, melarang, menghalang daripada buat yang tak baik. Mula-mula kita imbas dulu perkongsian dalam kuliah yang lepas. Dalam kuliah yang lepas kita belajar tentang rukun amar ma'ruf nahi munkar. Nak beramar ma'ruf nahi munkar pun ada rukun-rukun dia, ada sendi-sendi dia. Rukun yang pertama bagi amar ma'ruf nahi munkar ialah tentang muhtasib. Muhtasib ni siapa? Muhtasib ni ialah orang yang nak buat amar ma'ruf nahi munkar. Orang yang nak buat amar ma'ruf nahi munkar ni, dia ada 3 syarat. Syarat yang pertama, muhtasib ataupun orang yang nak buat amar ma'ruf nahi munkar ni mestilah orang yang mukallaf. Orang mukallaf ni maksud dia orang yang sudah sampai kepadanya tuntutan-tuntutan agama. Kalau budak-budak belum sampai lagi, maksud dia orang dah balik lah. Orang yang dah akil balik, dia dah datang kewajipan solat, kewajipan puasa semua tu, yang wajib-wajib dah kena buat dah. Orang yang dah sampai peringkat itu, dia layak untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Orang tu dia akil balik, dia sihat akal fikirannya, maksud dia waras lah, bukan orang gila. Dan tubuh badan dia mampu untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Orang yang tak waras, orang yang gila, dia tak boleh amar ma'ruf nahi munkar. Begitu juga kanak-kanak tak termasuk. Tetapi kalau kanak-kanak ni, kanak-kanak yang dah besar sikit, dia nampak ada satu-satu kesalahan, dia tegur, yang tu boleh. Itu boleh, tapi dia tak dikenakan tanggungjawab tu. Dia saja, dia pakcik salah buat ni, dia tak cukup umur lagi, tapi dia tegur tu tadi boleh, dan dia berpahala. Dan untung juga untuk mak bapak dia pun dapat pahala. Kanak-kanak yang nak balik, dia boleh. Kemudian amar ma'ruf nahi munkar ni, secara umumnya semua orang kena buat. Dia kena pada semua orang. Cuma dalam hal-hal yang berat-berat tu adalah orang-orang yang dia kena dapat kelulusan daripada pemerintah. Tapi kalau amar ma'ruf nahi munkar yang biasa-biasa ni, semua orang pun terlibat. Syarat yang kedua, muhtasib ataupun orang yang nak buat amar ma'ruf nahi munkar ni mestilah orang Islam. Orang bukan Islam, dia tak terlibat dengan amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, muhtasib ataupun orang yang nak buat amar ma'ruf nahi munkar, kita lah ni. Dia sebut muhtasib, tapi sebenarnya kita. Muhtasib mestilah seorang yang sanggup berlaku adil. Dia layak untuk amar ma'ruf nahi munkar. Jadi untuk kita ni, untuk muhtasib ni, ada syarat dia. Yang pertama, kita ni kenalah mukallaf. Kita yang dewasa ni mukallaf belaka lah. Yang kedua, kita ni kenalah orang Islam. Kita memang orang Islam. Yang ketiga, kita ni kenalah seorang yang adil. Asal kita di sini adil belaka lah. Datang persoalan, macam mana dengan orang yang fasik? Siapa dia orang fasik ni? Orang fasik ni orang yang dia selalu buat maksiat. Bolehkah orang Islam yang fasik ini dia jadi muhtasib? Dia nak amar ma'ruf nahi munkar, boleh ke tidak? Ada sebahagian pandangan kata tak boleh sebab dia pun teruk. Tapi kata Imam Ghazali, sebenarnya boleh. Sebenarnya boleh, walaupun dia jenis orang buat maksiat. Tapi kalau dia ternampak sesuatu yang salah, dia nak tegur ke, dia nak betulkan ke, dia nak kritik ke, boleh. Dia pun kena juga. Tak boleh kata, aku pun ahli maksiat, tak payahlah nak tegur orang lain. Dah, dia pun kena buat amar ma'ruf nahi munkar. Jadi orang fasik ni, dia berhak untuk jadi muhtasib. Siapa dia muhtasib? Orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Itu pelajaran yang lepas. Kini kita masuk pelajaran hari ini. Rukun yang kedua, Hisbah. Hisbah ni apa pula?
tindakan. Tindakan yang dibuat semasa kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Bila kita bertindak tu, yang tu hizbah. Kita nampak satu kesalahan, kita pun tegur. Perbuatan kita tu hizbah lah tu, tindakan kita tu. Yang kita ni tadi muhtasib, dia daripada kata akar yang sama lah juga kan, berkait dengan hisab juga lah. Kita yang buat ni muhtasib, perbuatan kita tu hizbah. Hizbah ni mempunyai sesuatu yang padanya hizbah, iaitu setiap yang mungkar yang ada sekarang, yang sedang berlaku, yang terang atau jelas kelihatan bagi si muhtasib tanpa diintip, benda tu tengah berlaku dan nampak, diketahui adanya kemungkaran itu tanpa ijtihad. Dia uraian dia lah lepas ni. Ada 4 syarat. Syarat pertama, adanya kemungkaran itu kami maksudkan bahawa ditakuti terjadinya pada agama. Kami tukar daripada perkataan maksiat kepada perkataan mungkar, kerana mungkar adalah lebih umum ataupun lebih luas artinya daripada maksiat. Dia amar ma'ruf nahi mungkar, dia tak kata amar ma'ruf nahi maksiat. Kenapa guna perkataan mungkar? Kerana perkataan maksiat ni skop dia kecil. Bila sebut perkataan mungkar, skop dia luas lagi. Contoh dia, sesiapa yang melihat anak kecil atau orang gila meminum khamar, kita tengok kanak-kanak kecil ataupun orang tak waras dia minum arak, kita mestilah menumpahkan khamar itu dan melarangnya meminumnya. Walaupun anak kecil dia belum menanggung dosa dan orang gila pula tidak menanggung dosa. Artinya mereka tidak melakukan maksiat, tetapi perbuatan mereka itu tetap dikira mungkar. Budak kecil yang belum mukallaf lagi, dia minum arak, dia tidak melakukan maksiat sebab belum sampai untuk dia kena dosa pahala kan. Tapi yang dia buat tu mungkar, kita kena tegah. Contoh lagi, orang gila lagi, dia tak kena apa-apa hukum kan, dia minum arak, kita kena tegah, kena tegur ke, kalau mampu kena tegah, kalau mampu lagi kena ambil arak, kena buang. Padahal orang gila tu tak buat maksiat walaupun dia minum arak. Sebab bagi dia yang gila tadi, dia tak ada maksiat dah, di sisi Allah tak ada maksiat. Jadi kalau kita kata nahi maksiat, bila nahi maksiat, budak kecil dia minum arak ke, dia kena dadah ke, apa ke, kita tak boleh halang sebab bukan maksiat. Dan orang gila kalau dia minum arak pun biarlah, dia bukan buat maksiat. Tetapi bila kita guna perkataan mungkar, jadi perbuatan mereka tu termasuk. Sebab tu disebut nahi mungkar. Kita nampak budak kecil minum arak, kita kena halang. Kita nampak orang gila minum arak, kena halang, sebab perbuatan mereka mungkar. Surat 8. Begitu juga jika dilihatnya lelaki gila berzina dengan perempuan gila. Orang gila lelaki, orang gila perempuan, mereka ni berzina, bersetubuh. Kita nampak, kita kena halang. Walaupun mereka tidak dikira maksiat, sebab dia gila, dua-dua gila, dia buat apa pun tak kira maksiat dah, tetapi perbuatan mereka masih dikira mungkar, kita kena halang. Ataupun dengan haiwan betina, orang gila lelaki dia bersetubuh dengan haiwan betina, lembu ke apa ke, kita ternampak, kena halang. Walaupun pada dia itu tidak dikira maksiat, tetapi tetap mungkar, maka mestilah kita melarangnya, sekalipun hal itu berlaku di tempat sunyi dan jauh daripada orang. Orang gila ni kita terjumpa kat dalam hutan, dia minum arak, kita kena halang. Kemampuan kita lah, sekadar kemampuan kita. Kalau dia jenis gila, jenis memang boleh bunuh orang apa semua kan, kita daripada jauh je lah. Kalau dia jenis gila biasa-biasa, kita pergi dekat lah. Kalau tahu dia ni jenis lemah sikit pada kita, kita ambil lah butir arak tu, buang lah. Macam tu lah. Kemungkaran itu tidaklah dalam konteks dosa-dosa besar sahaja, tetapi dosa-dosa kecil pun termasuk juga dalam kemungkaran. Perincian tentang dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar ada kami jelaskan dalam kitab Taubat. Kitab Taubat ni kita belum belajar lagi, InsyaAllah masa-masa akan datang sampailah. Syarat kedua
Kalau kita nak hisbah, kalau kita nak buat amal makruf nahi mungkar tadi, kemungkaran itu sedang berlaku. Tengah duk berlaku, masa tu kita bertindak, iaitu mengelakkan daripada melakukan hisbah ke atas orang yang telah selesai meminum khamar. Dia minum pagi tadi, kita baru nak pergi halang kan, dia minum pagi tadi. Yang tu tak dikira sebagai amal makruf nahi mungkar. Amal makruf nahi mungkar ni masa dia tengah duk minum. Maka yang demikian tiadalah atas seseorang peribadi dan kemungkaran itu telah berlalu, dah berlaku dah. Cuma kalau kita pergi, kita nasihatlah. Begitu juga dengan orang yang kita lihat berdasarkan tanda-tanda keadaan dirinya, jelas bahawa dia memang bercadang untuk minum khamar pada malam nanti. Kita tahu dah selama hari ini pukul 7 dia keluar, pukul 8 dia sampai kedai arak, dia minum tiap-tiap hari yang tu lah. Hari ini kita nampak dia pukul 6. Pukul 6 dia siap-siap dah. Kita tahu dah pukul 7 lagi dia akan pergi minum arak. Tapi dia belum minum lagi. Kita cuma bersangka dia nak keluar minum arak ni. Benda tu belum berlaku. Yang tu tak boleh hisbah. Tak boleh nak pergi cegah waktu tu, tak boleh. Sebab dia belum minum. Hisbah ni berlaku pada masa benda tu berlaku. Maka tiadalah hisbah terhadap orang itu selain dengan pengajaran. Pi nasihat, pi tegur. Boleh kan? Kalau kita nak pi nak tumpahkan botol arak pun tak ada di tangan dia lagi. Macam mana kita nak hisbah? Dan jikalau ia menafikan yang dia bercadang untuk meminumnya, maka tiada boleh pula kita memberi pengajaran itu. Kita nak pi nasihat tadi, dia kata dak ni keluar ni bukan nak pergi minum. Tak cadang nak pergi minum arak pun. Kita nak nasihat pun tak boleh. Setara itu. Sebab Islam ni tak mau kita ni bersangka buruk. Kerana sesungguhnya perbuatan itu merupakan jahat sangka kepada orang Islam. Duduk pada tempat sunyi dengan wanita ajnabiyah adalah maksiat yang sedang berlaku. Memang tengah ada tu. Masa tu boleh. Ni kalau mereka baru nak berjumpa, belum jumpa lagi, kita nak hisbah macam mana? Ataupun dah berlaku dah. Malam tadi mereka berjumpa, kita nak hisbah macam mana? Hisbah ni tindakan yang masa tu, masa berlaku tu. Begitu juga berhenti pada pintu kamar mandi kaum wanita. Ni orang yang duk mengendap, mengintai ni. Masa dia tengah buat perlakuan tu, kita hisbah. Masa tu lah. Apakah maksud wanita ajnabiyah? Okey. Ajnabiyah ni mula-mula kita kenal muhrim. Muhrim ni apa dia? Muhrim ni kalau bahasa Melayu ni orang yang kita haram berkahwin dengan dia, tu bahasa Melayu lah. Tapi kalau bahasa Arab yang sebenar, muhrim ni ialah orang yang sedang berihram haji ataupun umrah. Yang tu muhrim yang sebenarnya lah. Perkataan yang betul ialah mahram. Tapi kita dah terbiasa sebut muhrim kan. Itu bukan muhrim. Sebenarnya mahram. Mahram ni orang yang haram berkahwin dengan kita. Mak kita, bapa kita, anak kita, yang tu mahram. Itu mahram. Ajnabi ni pula, ajnabi ni orang asing. Maksud dia yang selain daripada mahram. Selain daripada mak, selain daripada bapa, selain daripada isteri, selain daripada suami, orang lain. Yang tu ajnabi. Maksudnya kita boleh kahwin dengan orang tu. Yang tu ajnabi. Jadi kata tadi, orang yang duduk pada tempat sunyi dengan wanita ajnabiyah. Satu orang lelaki dia duduk dengan satu orang perempuan, yang orang lain, yang mereka ni boleh berkahwin tapi bersunyi-sunyian, belum kahwin lagi. Jadi ajnabi ni maksud dia orang asing. Kalau mahram, orang yang haram kahwin dengan kita. Kalau ajnabi, orang tu dia boleh kahwin dengan kita. Syarat yang ketiga, perbuatan mungkar itu jelas bagi si muhtasib tanpa perlu diintip-intip. Nampak terang-terang. Bukannya kita mencari-cari, kita tunggu depan rumah lah. Hari ni kita tengok apa benda-benda maksiat yang nak berlaku dalam rumah ni. Dia menunggu kan, menunggu dengan teropong apa semua. Yang tu bukan. Dia tak boleh mengintip. Dan benda tu pula jelas-jelas nampak. Sebab Islam ni dia nak mengelakkan salah, buruk sangka. Setiap orang yang menutup perbuatan maksiat di rumahnya
dan mengunci pintunya tidak boleh dilakukan intipan. Yang ini hukum asas. Jangan kita pakai yang itu kalau macam tu kita buat maksiat rumah kita bebas dari segi Islam orang tak boleh kacau lah. Yang ni yang asas. Dia ada perincian dia. Kena ada pelajaran dia lah. Pelajaran fiqah kan. Kita ni lebih pada tasawuf, kita ambil atas-atas saja. Jadi pada dasarnya, kalau orang tu dia buat maksiat secara tertutup, dia sembunyi-sembunyi, kita tak boleh kacau. Pada dasarnya dia buat dalam rumah, dia kunci pintu apa semua, orang tak tahu pun. Jadi kita tak boleh nak pergi nak amar ma'ruf nahi munkar. Diriwayatkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memanjat dinding tembok seorang lelaki. Lalu beliau melihat lelaki itu dalam keadaan yang tidak diingini. Maksud dia lelaki ini sedang melakukan kemungkaran. Maka Sayyidina Umar dia menentang kemungkaran itu. Dia nak ambil tindakan lah. Dalam riwayat yang lain dia ceritakan, satu hari Sayyidina Umar ni mungkin malam kot, dia lalu di tepi rumah orang. Dia ada terdengar nyanyian. Dan nyanyian ni lain macam. Bukan nyanyian biasa ni nyanyian orang mabuk. Orang mabuk punya nyanyian dia lain macam. Ni Sayyidina Umar dia panjat tembok tu, masuk ke atas lah, kot bumbung. Nampak orang tu tengah buat kemungkaran. Di dalam tu ada lelaki dan perempuan. Hubungan dia tak tahulah, suami isteri ke apa. Dan ada sebotol arak. Maksudnya ada maksiat lah tu. Paling kurang pun arak tadi lah. Jawab lelaki itu, wahai Amirul Mukminin, jika betul aku telah melakukan perbuatan maksiat kepada Allah dari satu segi, betul, kalau betul lah aku minum arak, maka engkau melakukan dari tiga segi. Dia balas balik. Maksud dia orang ni bukan sebarang orang berilmu lah ni. Umar pun bertanya, apakah tiga segi itu? Lelaki itu menjawab, yang pertama, Allah Ta'ala berfirman, surah Al-Hujurat ayat 12, dan janganlah mengintip-ngintip keburukan orang. Sedangkan engkau mencari-cari keburukan itu, engkau mengintip-ngintip. Dah satu salah Sayyidina Umar. Allah Ta'ala berfirman pula, yang kedua, Al-Baqarah ayat 189, dan masukilah rumah itu melalui pintunya. Nak masuk rumah orang melalui pintu, bukan melalui tingkap, bukan melalui bumbung. Bukan melalui tebuk lubang masuk ke bawah. Dah dua salah. Sedangkan engkau telah memanjat dinding tembok dan masuk dari bumbung. Yang ketiga, Allah Ta'ala berfirman surah An-Nur ayat 27, janganlah engkau masuk ke dalam rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta kebenaran dan memberi salam kepada orang di dalam. Sedangkan engkau tidak memberi salam, engkau terus masuk saja, menceroboh. Jadi kalah Sayyidina Umar dengan hujah orang tu tadi. Lalu Sayyidina Umar pun meninggalkan lelaki itu, tetapi mensyaratkan kepadanya agar bertaubat. Sayyidina Umar ada tanya, baiklah, kalau aku maafkan kau sekarang, orang lelaki tu, kalau engkau maafkan aku berjanji aku akan bertaubat, tak buat lagi lah. Jadi Sayyidina Umar pun pergi. Dia tak boleh nak buat amar ma'ruf nahi munkar tu tadi, atas sebab-sebab tertentu, dengan tersembunyinya, dengan cara masuknya, apa semua kan. Tapi ini asas. Dia ada huraian-huraian dia. Kalau orang yang bekerja sebagai penguat kuasa ni, mereka diperincikan lah. Kita ni tak diperincikan. Kerana itulah Sayyidina Umar, dia bermusyawarah dengan para sahabat ketika beliau di atas mimbar. Beliau bertanya kepada mereka tentang imam. Imam ni maksud dia penguasa, bukannya imam sembahyang. Yang apabila melihat perbuatan mungkar, apakah boleh ia menjatuhkan hukuman pada perbuatan mungkar tersebut? Satu orang pemerintah ataupun wakil pemerintah ataupun penguat kuasa lah, bukan orang biasa ni, orang yang ada kuasa, yang diberi kuasa, dia nampak satu kemungkaran, dia boleh tak ambil tindakan, jatuhkan hukuman? Sayyidina Ali menjawab bahawa hal itu bergantung pada dua orang saksi yang adil. Sebab tu kita tengok penguat kuasa ni dia tak pergi seorang, dia ada lagi kan tambahan orang di belakang, sebab nak dua saksi yang adil. Tidak memadai dengan seorang saksi. Jika engkau bertanya, manakah batas antara terang dan tertutup? Kita nak amar ma'ruf nahi munkar ni tadi, nak hisbah ni tadi, benda tu kena jelas. Dia tak boleh terselindung.
Tapi di manakah kayu ukur yang kata yang ni jelas, yang ni terselindung, bahagian ni sulit, bahagian ni sukar. Dia ada pengajian khusus dia lah kepada orang-orang terlibat bidang ni. Penguatkuasa kan, mereka tahu masa bila boleh serbu masuk, masa bila tak boleh serbu masuk. Maka ketahuilah, orang yang mengunci pintu rumahnya dan menutup dirinya dengan dinding-dinding temboknya, maka tidak boleh memasukinya tanpa izin untuk kita mengetahui maksiat. Dia tutup rumah dia, tingkap pintu semua tutup, dia kunci. Dia buat maksiat tu di dalam. Pada dasarnya kita tak boleh nak pergi intip, nak hisbah tak boleh, amar ma'ruf nahi munkar waktu itu tak boleh. Kecuali dia jelas dalam rumah itu sesuatu yang dapat diketahui oleh orang yang berada di luar, seperti bunyi seruling dan rebab. Ni pada zaman dulu, kalau seruling dan rebab ni, dia ni lambang syiar ahli-ahli maksiat. Zaman kita sekarang ni orang baik-baik pun ada main seruling lah. Tapi kalau zaman itu dia memang syiar pesta-pesta mabuk ni lah. Bila kita duduk di luar tapi terdengar bunyi tu, apabila telah meninggi bunyinya di mana telah melewati dinding tembok rumah, maka sesiapa yang mendengar demikian boleh masuk ke rumah itu dan menghancurkan alat-alat permainannya. Maksudnya sampai terdengar keluar. Kalau dia berzina pun kita tak dengar apa-apa, tak tahu apa-apa, tak boleh hisbah. Tapi kalau kita terdengar ni macam orang berzina sampai terkeluar bunyi tu, suara tu sampai terkeluar, ini bukan bunyi orang bermasak, bukan bunyi orang main carom, ini bunyi orang berzina ni, padahal dia ni tak kahwin lagi. Yang tu boleh. Jadi sebenarnya sukarlah bagi kita yang tak, bukan penguatkuasaan, bagi kita sukarlah, ni boleh serbu dah ni. Bagi penguatkuasa, mereka tahulah bidang mereka. Begitu juga apabila telah meninggi suara orang-orang mabuk dengan kata-kata yang biasa dibualkan antara orang-orang mabuk, di mana didengar oleh orang di jalanan, maka ini melahirkan yang mewajibkan hisbah. Maka ni mabuk dalam rumah, kalau tertutup tak dengar bunyi, tak boleh kacau. Tak terkeluar bau arak, tak boleh kacau. Tapi bila kita lalu tu, dengar cara sembang lain macam. Suara ni suara orang mabuk, dan mereka sembang pun sembang yang biasa disembang oleh orang mabuk, siap dengan bau lagi. Yang tu boleh. Jika diketahui bunyi dari bau dari celah-celah tembok itu, apabila bau khamar itu telah berhamburan, maka jikalau yang demikian itu mungkin dari khamar yang dihormati, maka tiada boleh bermaksud menuangkannya. Arak ni banyak jenis. Antaranya ada khamar yang dihormati. Apakah khamar yang dihormati ni? Kadang-kadang alkohol, orang buat uji kaji apa di rumah, bau keluar macam bau air mabuk. Kita ini lebih kuat bau alkohol yang orang buat uji kaji. Tak boleh sah, tak boleh serbu, tak boleh masuk. Tapi kalau kuat, ini bau air mabuk nama sekian-sekian, memang tahu dah ni, yang tu baru boleh. Jadi sukarlah bagi kita orang biasa ni. Kadang-kadang bau tapai je. Ini bau tapai ni, tak boleh lah. Takkan bau tapai kita nak serang, walaupun bau tapai tu memang nak sama dengan bau air mabuk tu. Jika diketahui dengan keadaan bahawa bau itu berhamburan kerana mereka meminumnya, maka ini suatu kemungkinan yang jelas boleh hisbah. Kalau kuat pada kita yang ni memang air mabuk betul, mereka tengah minum ni, boleh. Kadang-kadang botol khamar itu ditutup dengan lengan baju dan di bawah hujung baju. Begitu juga alat-alat permainan. Apabila terlihat seorang fasik dan di bawah hujung bajunya ada sesuatu yang tiada boleh dibuka selagi belum nampak dengan tanda tertentu, yang ni tak boleh. Kita tahu dia ni memang kaki minum arak, dan satu hari kita nampak dalam poket dia tu macam botol arak. Selagi belum jelas yang tu botol arak, tak boleh hisbah. Punya nak menjaganya. Tapi kalau jelas yang ni memang confirm lah ni, ini memang botol arak ni, baru boleh hisbah. Tak boleh saja-saja nak pi selak, nak suruh dia keluarkan. Ni kita tidak bersangka baik. Sesungguhnya kefasikannya itu tidaklah menunjukkan
bahawa barang yang ada padanya itu khamar. Kerana orang fasik itu pun dia berhajat juga kepada cuka dan sebagainya yang di dalam botol. Zaman dulu ni botol arak dengan botol cuka, botol makanan apa mungkin lebih kurang bentuk dia. Disebabkan dia tu selalu minum arak, kita kata dia bawa arak tu. Belum tentu. Kadang-kadang dia bawa tu benda-benda lain. Jika baunya sudah keluar berhamburan, maka dalam hal ini perlukan perincian. Yang jelas boleh muhtasib, iaitu orang yang nak buat melakukan ihtisab. Kerana ini adalah satu alamat yang menguatkan sangkaan, zon. Kita ada zon, ada sangkaan. Sangkaan kita tu kuat ke lemah? Kalau sangkaan tu kuat, baru boleh kita bertindak. Kalau sangkaan tu lemah, kita bersangka baiklah, bukan kot tu. Penampakan ini adalah dengan beberapa tingkat. Sesekali dengan pendengaran, sesekali dengan penciuman. Kadang-kadang kita syak benda tu berdasarkan kita nampak, kadang-kadang berdasarkan kita cium, kadang-kadang berdasarkan kita dengar, kadang-kadang berdasarkan kita sentuh. Semua panca indera ini memberi faedah tahu. Yang kita cium, kita lihat, kita dengar, kita rasa tadi tu, ini semua bagi maklumat. Kalau kuat maklumat dia, kita boleh bertindak. Kalau tak kuat maklumat kat kita tu, kita sangka baik. Syarat keempat, mungkar yang berlaku itu diketahui tanpa ijtihad. Maka setiap yang berada pada tempat ijtihad, nescaya tiada hisbah padanya. Ini nak cerita tentang perbezaan mazhab. Kan, mazhab yang utama ni sekarang ni ada 4. Ada yang pada mazhab orang lain salah, tapi pada mazhab kita tak salah. Ada yang pada mazhab kita tak salah, pada mazhab dia pun salah. Jadi kita nak amal ma'ruf nahi mungkar ni kena ada ilmu. Kadang-kadang kita halang dia, tak boleh buat ni. Dia kata mazhab saya boleh. Dia orang Pakistan, dia mazhab lain. Jadi bahagian ni nak cerita yang tu lah. Tidak boleh bagi orang yang bermazhab Hanafi memandang mungkar terhadap orang yang bermazhab Syafi'i yang memakan dog atau damuk atau makan yang ditinggalkan membaca bismillah dengan sengaja. Kerana dalam hal ini terdapat perbezaan ijtihad antara mazhab fiqh Asy-Syafi'iyah dan mazhab fiqh Hanafiyah. Bagi kita yang Syafi'i ni, makan biawak padang pasir dog boleh, halal. Tetapi bagi orang yang mazhab Hanafi, haram, tak boleh makan. Jadi orang Hanafi, dia tak boleh kata kita buat salah. Kamu makan biawak padang pasir, ini salah, kena hisbah ni. Padahal orang tu mazhab Syafi'i. Kita ni kalau sama-sama mazhab kita, mudah nak hisbah. Kalau berbeza mazhab tu, kita kena ada ilmu sikit. Dog ni apa dia? Dog ni biawak padang pasir. Nabi Muhammad dia nampak sahabat makan dan dia tak kata apa-apa. Bagi pandangan Imam Asy-Syafi'i, maksud dia boleh makan. Bagi pandangan Imam Hanafi, tak boleh makan. Jadi berbeza pandangan. Kita Syafi'i, kita pakai Syafi'i lah. Sebab kita bukan mujtahid yang nak keluarkan ijtihad kan, nak berijtihad. Kita ikut imam kita lah. Jadi dog ini biawak padang pasir. Dia ni dalam keluarga cicak. Kalau harimau dalam keluarga kucing. Kalau manusia dalam keluarga beruk. Betul? Tak lah. Itu orang tipu lah. Jadi dog ni dalam keluarga cicak. Dia ni lebih kepada vegetarian. Maksud dia lebih banyak makan tumbuh-tumbuhan. Dia tak macam biawak kita di sini. Biawak kita di sini ni di Arab pun ada. Dan biawak tu dia makan dog ni. Jadi biawak kita di sini yang kita tak boleh makan sebab dia makan segala macam. Yang dog tadi dia makan tumbuh-tumbuhan. Kalau ada haiwan yang dia makan pun dia suka makan belalang. Sedangkan belalang ni suci. Kita boleh makan belalang. Jadi dog ni haiwan yang bersih lah orang kata. Dia tak macam biawak kita. Dog ni juga dia duduk di padang pasir, dia bukan dua alam. Kalau binatang dua alam macam biawak kita ni, dia tak boleh dimakan. Dog ni dia boleh tahan lama walau dia tak minum air.
Dan setengah orang kata dia minum air embun, air kat pokok je. Air kat kolam tak minum, kata orang, wallahu alam lah. Tapi nak cerita dia boleh tahan lama kalau tak minum air. Sesuailah dengan hidup dia di padang pasir tu. Dan kelebihan dia lagi, dia ada 2 alat kelamin. Kalau dia jantan, dia ada 2 organ jantan. Kalau dia betina, dia ada 2 organ betina. Kita semua satu-satu saja kan, dia ada 2. Dan khabarnya dia ni boleh hidup lama. Seberapa lama orang tak buatlah kajian. Dalam kitab dulu-dulu ada kata sampai 700 tahun. Tapi kajian tentang dia tak ada. Nak cerita lama lah dog ni boleh hidup. Itu dog. Jadi mengikut mazhab Syafi'i boleh makan. Jadi orang Hanafi dia tak boleh nak hisbah kat kita. Dan tidak boleh orang yang bermazhab Syafi'i memandang mungkar terhadap orang Hanafi yang meminum air nabis. Air ni bukan air anggur kering ni, saya silap tulis. Yang tidak memabukkan dan menerima pusaka zawil arham. Zawil arham ni saya tak mahir bahagian ni, saya tak ceritalah. Ni pasal pembahagian harta pusaka. Dan sebagainya sebagaimana ijtihad para ulama mujtahid. Okey, air nabis. Air-air yang memabukkan ni dia ada 2 jenis kalau ikut pandangan Islam. Yang pertama disebut khamar. Khamar ni arak. Yang kedua disebut nabiz. Nabiz ni dia ni daripada selain anggur. Kalau arak tadi, khamar tadi daripada anggur. Dia peram, dia buatlah proses macam mana sampai jadi air yang memabukkan. Yang tu nama dia khamar. Kalau nabiz ni yang selain daripada anggur. Orang guna kurma lah, orang guna pati pokok kelapa lah, apa macam-macam lah. Itu nabis. Khamar, kalau sikit kita minum haram, banyak pun haram. Yang ini semua sepakat. Tapi kalau nabis, tak sepakat. Kalau ikut Imam Syafi'i dan juga kecuali Hanafi lah. Orang Syafi'i nabis tak boleh minum walaupun sikit. Bagi orang Hanafi sikit boleh minum walaupun dia air mabuk. Nabis ni air yang memabukkan, tapi kalau minum sikit boleh. Dia ada beza. Bagi kita khamar tak boleh, nabis tak boleh. Bagi orang Hanafi khamar tak boleh, nabis boleh, dengan syarat tidak mabuk. Nabis ni air mabuk, tapi kalau kita minum sikit, kita tak mabuk. Kalau mabuk, baru salah. Mengikut mazhab Hanafi. Ikut mazhab Asy-Syafi'iyah, minum sikit ke, minum banyak ke, mabuk ke, tak mabuk ke, haram. Bagi Hanafi, minum sikit, boleh. Minum banyak, mabuk, tak boleh. Katakanlah, orang tu dia minum 5 cawan baru mabuk. 4 cawan dia boleh minum. Dan tak boleh kita nak hisbah kat dia. Tapi kalau dia minum cawan yang kelima dan dia mabuk, baru dikira maksiat. Jadi ada beza pandangan. Jadi kita orang Syafi'i, kita nampak orang Hanafi, dia minum air mabuk, tapi air nabis, tapi dia belum mabuk lagi. Kita tak boleh kacau. Ya, jika orang bermazhab Syafi'i melihat orang lain yang Syafi'i meminum nabis dan kahwin tanpa wali dan bersetubuh dengan isterinya itu, maka dalam hal ini ada perincian. Ikut mazhab Syafi'i, nak kahwin ni kena ada wali. Ikut mazhab Hanafi ni, nak kahwin tak ada wali pun boleh. Yang lebih kuat bahawa baginya hisbah dan menentang, tetapi mestilah atas setiap mukhalif itu mengikut mukhalifnya. Kita yang tak ada ilmu ni, kita ikut Syafi'i lah. Janganlah kita time nak kahwin, nak ubahlah pergi ni Hanafi sebab tak perlu wali. Ikut Hanafi ni, wanita itu sendiri boleh mewalikan diri dia. Kita susah nak cari bapak dia, kamu jadi wali sendiri lah. Tak boleh lah. Tiba-tiba nak ubah mazhab ke situ, kita tak tahu hukum hakam dia semua. Jadi bagi Imam Ghazali, siapa yang Syafi'iyah, ikut Syafi'iyah. Ya, rasanya setakat itu saja dulu.